أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita dapat bersama dalam kuliah maghrib kita, ruangan tafsir Al-Quran. Alhamdulillah kita telah tamat tafsir Al-Quran dari surah Luqman. Insya-Allah malam ni kita akan cuba memahami surah As-Sajdah yang sentiasa kita baca pada setiap pagi Jumaat, dan dituntut juga kita membacanya pada setiap malam. InsyaAllah kita akan mulakan dengan tafsir surah As-Sajdah, surah yang ke-32, diturunkan di kota Mekah, mengandungi sebanyak 30 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Diturunkan Al-Quran ini dengan tidak ada sebarang syak padanya dari Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yahtadun. Orang-orang kafir tidak mengakui hakikat yang demikian. Bahkan mereka mengatakan dialah Muhammad yang mengada-ngadakan Al-Quran menurut rekaannya. Dakwaan mereka itu tidaklah benar, bahkan Al-Quran ialah perkara yang benar dari Tuhanmu, wahai Muhammad, supaya engkau memberi ingatan dan amaran kepada kaummu yang telah lama tidak didatangi sebarang pemberi ingatan dan amaran sebelummu. Semoga mereka beroleh hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita akan cuba untuk memahami surah As-Sajdah. Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan surah ini dengan nama surah As-Sajdah kerana di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan juga dalam ni sifat orang-orang yang sujud kepada Allah, orang-orang yang sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di ketika mereka mendengar ayat-ayat Al-Quranul Karim. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, pada ayat yang ke-15 pada surah As-Sajdah. Manakala kelebihan surah ini pula seperti mana diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu tabaraka wa ta'ala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri yaumil jum'ah alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'alal insan. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di waktu sembahyang fajar setiap pagi Jumaat, Nabi kita baca Alif Lam Mim As-Sajdah
dan juga dia membaca hal ata 'alal insan. Ini di antara surah yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi satu amalan membacanya pada fajar pagi Jumaat. Tapi tidak disebutkan tiap-tiap Jumaat, yakni pada fajar pagi Jumaat. Rawal Imam Ahmad an Jabirin radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil as-sajdah wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Pada riwayat yang lain, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur di waktu malam sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam membaca Alif Lam Mim As-Sajdah dan juga surah Al-Mulku Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adapun tajuk surah ini adalah seperti mana surah-surah Makkiyah yang lain-lain, iaitu pada menetapkan asas-asas akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, beriman pada kitab, beriman pada rasul, beriman pada hari kebangkitan, beriman pada hari kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan kandungan dalam surah As-Sajdah ini adalah berbicara berkenaan dengan kebangkitan selepas daripada kita mati, yang perkara ini adalah diingkari. Orang-orang kafir Mekah tidak percaya kepada perkara ini dan menjadi alasan untuk mereka mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alangkah baiknya kalau kita cuba memahami akan tafsir surah As-Sajdah yang menjadi rutin bacaan kita pada setiap pagi Jumaat. Dan kalau boleh kita amalkan pada malam ini, biarlah menjadi rutin bacaan kita pada setiap malam. Ayat yang pertama hingga ayat ketiga. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menetapkan akan kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini dengan huruf-huruf yang singkat, seperti mana Allah Subhanahu wa taala memulakan surah-surah Makkiyah yang lain. Huruf-huruf potong ini seperti Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Sad, Nun, Qaf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memulakan surah-surah Makkiyah dengan perkataan yang singkat ini semata-mata untuk menerangkan akan kehebatan Al-Quran dan keagungan Al-Quran, sekaligus menolak dakwaan orang-orang yang musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mendustakan, yang bakit lawak kepada risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Ini adalah satu kitab Al-Quran, tanzilul kitab, yang tidak syak lagi bahawa ianya diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ianya satu sihir seperti yang didakwa oleh puak-puak kafir Mekah, ataupun satu bentuk syair, nasyid dan juga lagu, ataupun apa-apalah yang dituduh oleh golongan yang kafir kepada Allah Ta'ala itu. Tetapi Al-Quran ini adalah satu ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik kepada sekalian alam ini, sama ada jin dan juga manusia. Jadi
Ini sekaligus menolak kepada dakwaan orang-orang kafir yang mengatakan bahawa waqalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Ni orang kafir Mekah mengatakan bahawa waqalu asatirul awwalin iktatabaha, bahawa Al-Quran ini adalah satu khayalan dan dongengan orang-orang yang terdahulu yang sudah pun ditulis oleh mereka. Jadi kawan-kawan sekalian, Allah menyatakan di sini bahawa Al-Quran satu kitab Allah yang tidak perlu kita ragu-ragu lagi. Di awal Al-Quran suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala sebut zalikal kitab, itulah dia al-kitab, yakni Al-Quran. La raiba, yang tidak ragu-ragu lagi padanya. La raiba, yakni la di sini la nafiyah lil jins. Artinya ialah Allah Subhanahu wa taala menafikan semua keraguan-keraguan yang dikatakan ada pada Al-Quran. Allah Taala kata la raiba fih, yang tidak ada syak dan tidak ada ragu-ragu lagi pada kandungan Al-Quran itu. Baik. Am yaqulu tanzilul kitabi la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi Allah Subhanahu wa taala, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan akan kitab Al-Quran ini dari sisinya, di mana Allah Subhanahu wa taala suburkan orang-orang yang beriman itu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat Allah beri kepada orang beriman ialah Al-Kitab, itu kitab suci Al-Quranul Karim, di mana dalam kitab suci Al-Quran itu mengandungi segala isi yang sesuai untuk memperbaiki keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah secara khusus dan manusia secara umum, dan menyempurnakan akan akhlak-akhlak yang sepatutnya kita semua orang Islam berakhlak dengannya. Ibnu Ashur rahimahullah, dia kata Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini dengan menyebut keadaan Al-Quran. Kenapa? Kerana Quran itu menghimpunkan segala petunjuk. Surah ini menghimpunkan segala petunjuk untuk kemaslahatan hidup manusia. Kerana himpunan kepada segala orang yang sesat itu ialah, kenapa manusia ini sesat? Sebab dia mendustakan akan kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kepada kita manusia. Kalau orang tidak membohongi Al-Quran, dia menggunakan petunjuk Al-Quran, maka petunjuk Al-Quran inilah yang akan menghimpunkan manusia kepada untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Am yaqulu naftarah. Dan orang-orang kafir tidak mengatakan, tidak mengakui hakikat yang demikian. Bahkan mereka mengatakan bahawa bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Orang-orang kafir tidak mengakui hakikat yang demikian. Dia tidak percaya kepada kandungan kitab suci Al-Quran itu. Kalau ada di kalangan kita yang tidak percaya kepada kandungan kitab suci Al-Quran, maka hukumnya dia menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata puak kafir? Dia kata, dialah Muhammad yang mengada-ngadakan Al-Quran menurut rekaannya. Am yaqulu naftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Sedangkan Allah Ta'ala kata dakwaan mereka itu tidak benar, kerana Al-Quran itu turunnya daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kerja dia?
supaya diberikan peringatan dan juga amaran kepada kaum wahai Muhammad yang telah lama tidak datang sebarang peringatan dan amaran sebelummu, semoga mereka beroleh petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan orang kafir ini dia tidak percaya dengan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu Allah Ta'ala kata satu kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan Al-Quran ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Menakutkan manusia, memberikan khabar gembira pada manusia, menakutkan sebahagian daripada manusia supaya jangan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai puak-puak Quraisy, kalau kamu lawan Rasulullah, kamu lawan Al-Quran, kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sahabat-sahabat sekalian menetapkan akan risalah ataupun kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa dia disokong oleh mukjizat yang al-khalidah, yang berkekalan, yang boleh kita lihat sampai akhir zaman, iaitu mukjizat kitab suci Al-Quranul Karim. Baik. Yang kedua, dalam surah As-Sajdah ini Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan dalil-dalil tauhid dan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah tabaraka wa taala, Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian ia bersemayam di atas arasy. Kamu tidak akan beroleh sebarang penolong dan pemberi syafaat selain daripada Allah. Oleh itu, tidakkah kamu mahu insaf dan mengambil iktibar untuk meredai, mencapai keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan pada ayat ini berkenaan dengan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan segala sesuatu. Allah telah menciptakan langit, Allah telah menciptakan bumi, Allah telah menciptakan segala yang ada di antara keduanya. La ala mithalin sabiq, bukannya dia meniru apa dia ni contoh-contoh yang terdahulu. Yakni ciptaan Allah itu bukanlah meniru ciptaan yang lain. Kalau kita buat suatu perkara, kita meniru. Kita buat kapal terbang, kita tiru burung umpamanya. Tetapi Allah Ta'ala alladhi khalaqa, Allahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan segala-galanya ini min ghairi misalin sabaq, dengan tidak ada apa-apa contoh yang terdahulu daripada itu. Allah buat segala-galanya. Allah Ta'ala buat kita, Allah Ta'ala buat semi, buat pokok, buat kayu-kayu, semuanya Tuhan buat belaka. Hatta COVID, virus corona ini pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala li hikmatin aradaha Allah Ta'ala, kerana hikmat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Allahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin, pada 6 masa, pada 6 hari, ai fi ajza'i sittatin minal waqt, yakni pada juzuk-juzuk yang 6 daripada waktu. Bukan di sini maknanya 6 hari yang kita kenali, tidak. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan langit dan bumi ini lam yakun lailun wala nahar, sebelum daripada Allah Ta'ala menjadikan malam dan siang, kata ulama. Wa qala Al-Hasanul Basri rahimahullah, Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah kata, min ayyamid dunya,
daripada kalangan hari-hari dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala boleh buat benda ni kawan-kawan sekalian dengan sekelip mata sahaja. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa ta'ala, senya urusan Allah Ta'ala itu apabila dia nak menjadikan sesuatu perkara, kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala kata kun fayakun, jadi maka jadilah kamu. Yakni walau, kata Imam Hasan Basri, walau sya'a la khalaqaha bilamhil basar. Kalau Allah Ta'ala nak ciptakan sesuatu perkara, dia boleh ciptakan benda itu dengan sekelip mata. Walakin arada an yu'allima ibadahu at-ta'anni fil umur. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala nak mengajar akan hambanya supaya tenang, bersederhana, tenang, berperingkat-peringkat dalam sesuatu perkara. Dia bila kita buat berperingkat-peringkat ini perlu kepada kesabaran. Nak mengajar kita. Apakah Allah Ta'ala berhajat kepada tempoh masa 9 bulan, 10 hari untuk menyiapkan seorang manusia? Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala nak mengajar kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala nak buat manusia ni selama 9 bulan dalam perut mak dia, kemudian barulah dia lahir ke alam dunia ini. Allah mengajar kita. Macam kita lah. Kita lah ni mula-mula, Yang Mak Berhormat Perdana Menteri kata, kita kena duduk di rumah 18 hingga 31 hari bulan Mac. Duduk dekat nak habis, dia berkata balik, duduk di rumah pada 1 hingga 14 hari bulan Mac. Kemudian kemarin pula hari Jumaat, Yang Mak Berhormat Perdana Menteri, dia kata lagi yang ketiga, kita duduk di rumah adalah daripada 16 hingga 28. Dia buat 2-3 peringkat, menyebabkan orang ternanti-nanti dan tidak berasa lama. Tak berasa lama. Kalau Yang Amat Berhormat PM kata kita duduk rumah selama 3 bulan, dari segi psikologinya apa akan berlaku kepada kita semua. Jadi sahabat-sahabat indikasi sekalian, kita kena ingat bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala buat benda ni nak mengajar kepada kita dalam 6 masa ini kawan-kawan semua, untuk mengajar kepada kita semua bahawa kita kena at-ta'anni, kita kena relax, kita kena tenang-tenang dalam sesuatu perkara. Allah nak mengajar kepada kita semua bahawa kena tenang, kena relax, kena mengambil pelajaran daripada benda ni, bahawa Tuhan buat benda ni secara berperingkat-peringkat. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Baik. Summa stawa 'alal 'arsy. Dalam kitab Pimpinan Ar-Rahman, dia terjemahkan sebagai kemudian ia bersemayam di atas arasnya. Dalam nota kaki disebutkan Allah Azza wa Jalla bersemayam di atas arasy ialah menurut cara yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menguruskan urusannya dan meneguhkan keadaan pengurusan alam ini. Ataupun setengah ulama kata Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arasnya dengan cara bersemayam yang layak dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dari atas arasnya yang merupakan sebesar-besar makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita bincang soal ini, kena bincanglah kaedah min ghairi tashbihin wala tamthilin, yang tidak terikat dengan mana-mana penyamaan dan penyerupaan. Jadi taklah kata Allah Ta'ala duduk macam manusia. Jangan bahas masalah itu. Kita berhenti setakat mana disebutkan oleh ulama bahawa kemudian ia bersemayam di atas arasnya dengan cara yang layak baginya. Ada setengah ulama menguraikan, dia kata istaula ala mulkihi yudabbiru amrahu. Dia memerintah kepada ke atas kerajaannya ini dengan mengurus tadbirkan akan segala urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhenti setakat tu. Baik. Summa stawa 'alal 'arsy.
Kemudian ia memerintah dia bersemayam di atas arasnya mengikut cara yang layak baginya, ataupun setengah tafsirannya dia memerintah atas kerajaannya menguruskan segala sesuatu perkara. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Tidak adalah bagi kamu wahai manusia, lebih-lebih lagi orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla itu, dan tidak ada ruang bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mencari penolong. Bagi puak-puak kafir, bila mereka pergi di hari akhirat, tidak ada siapa yang boleh menolak mereka daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bagi mereka itu penolong, pemberi syafaat yang akan memberi syafaat kepada mereka pada hari kiamat kelak. Tidak ada. Malakum. Tidak ada bagi kamu selain daripada Allah min waliyyin wala syafi'in, daripada penolong dan pembantu. Hei orang kafir, mu kena ingat bahawa mu bila mu pergi di hari akhirat, malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Yaqulu al-Imam al-Tabari, al-Imam al-Tabari rahimahullah, dia kata yaqulu malakum ayyuhan nas, tidak ada bagi kamu wahai manusia selain daripada Allah Ta'ala itu penolong yang akan menguruskan segala urusan kamu, yang akan menolong kamu sekiranya dikehendaki mudarat itu berlaku kepada kamu, dan tidak ada bagi kamu penolong yang akan menolong kamu hanya sahaja jika kamu diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penolong kita ni kawan-kawan sekalian ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada penolong selain daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan penolong kepada puak-puak kafir. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in. Tidak ada bagi kamu wahai puak-puak kafir selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu daripada kalangan penolong dan juga pemberi bantuan, pemberi syafaat. Karena di sana kawan-kawan sekalian, yang memberi bantuan, yang memberi pertolongan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Selain daripada Allah, tidak ada yang dapat beri pertolongan. Afala tatadhakkarun, apakah kamu ni wahai manusia tidak mengambil perhatian? Apakah kamu wahai manusia tidak mengambil nasihat? Kalau kamu ambil perhatian, kamu ambil nasihat, fatu'minu billahi wahdah, nescaya kamu akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Kalau kita semua ambil pelajaran daripada kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, fahamlah kita bahawa kita kena beriman kepada Allah. Kerana bila kita pergi ke hari akhirat nanti, penolong yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada Allah tidak ada penolong. Macam kita hari inilah kawan-kawan sekalian, kita kena banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara kita nak memutuskan rantaian-rantaian COVID, coronavirus ini? Lagu mana cara kita nak putuskan rangkaian ini? Nak putuskan rangkaian ini, kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha kita berada di rumah, stay at home, itu usaha kita. Tetapi yang mustahak lagi ialah doa. Ada hadis lain yang menyebut, sahabat-sahabat sekalian, saya sebut apa dia ni, sampingan lah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, dawu mardakum bisadaqah. Nabi kata, ubatilah penyakit di kalangan kamu dengan banyak bersedekah. Di saat kita berada di musim virus ini, kita perbanyakkanlah bersedekah. Tapi sehari dua ni bila kerajaan sudah bagi bantuan, bantuan prihatin negara kepada rakyat, kepada orang-orang yang tidak bekerja dan bekerja ni, sepatutnya dalam tempoh ini tidaklah ada di kalangan kita yang masih meminta dengan orang lain.
Bila kerajaan bagi bantuan prihatin 800, 1,600 tiap keluarga sebagai ganti kepada hilang pendapatan kita itu, sepatutnya semua orang kena diam, jangan minta apa-apa bantuan daripada Tok Ngulu, wakil rakyat dan sebagainya. Berhenti dulu sekejap. Kalau habis nanti kita minta. Sebab dalam keadaan kalau kita minta perkara yang tak patut kita minta pada hari akhirat kelak. Dalam kuliah subuh kita waktu pagi disebutkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa orang yang meminta dalam keadaan dia ada benda itu. Dia minta beras dengan Tok Ngulu, dengan Tok Imeh. Sedangkannya beras dia sudah ada. Benda sudah ada. Dalam senarai dia sudah ada. Sedikit duit dia sudah ada untuk belanja 3-4 hari. Kalau dia minta juga benda seumpama itu, apa akan jadi? Dia akan jadi, muka dia ni akan jadi calar dengan sebab dia garu wajah dia dengan kuku dia, dengan apa-apa kesan benda yang keras. Jadi menjatuhkan maruah dan imej air muka dia sendiri. Apa yang kita ada sama-samalah kita berjimat cermat. Hari ini saya telefon kepada seorang sahabat saya, Tok Ngulu. Dia cerita kepada saya, dia kata, saat ni baru lepas letak telefon satu orang, dia ni minta duit, minta beras. Dia pun tanyalah orang ni, tidak KJL dah bantuan demo sehari dua ni. Dia kata ambil dah. Dah ambil dah, gunalah dulu PT 800 KJL bagi dengan cermat untuk makan minum. Tak boleh lah hak tu KJM Malaysiawi nak juga beras KJM Kelantan. Bui subhanallah. Tak kira lah beras KJM Kelantan ke, beras KJM Persekutuan ke, dah beras boleh rebus belakang jadi nasi ya. Dia masuk perut tula je, tak jadi perut Persekutuan, perut negeri. Rasa duk tamak lah tuan-tuan semua. Tapi orang kita ni lagu tu lah. Ni satu tabiat yang buruk, yang tidak baik ada pada kita semua ya. Kita kena buat perangai tu daripada musim KJL. Bila KJL bagi, musim-musim KJL sudah bagi, badan-badan sukarela ni berhentilah sekejap. Sebab kita ni panjang lagi depan kita. Kita nak menyambut bulan Ramadan. Boleh jadi bulan Ramadan ini, boleh jadi depan kita Ramadan ni kawan-kawan sekalian. Barangkali kita ni Ramadan ni kalaulah kerajaan panjangkan lagi PKP lagi 2 minggu, perlu lagi bantuan pada masa itu. Jadi waktu dah air hujan mari, mandilah air hujan tu dulu, tak payah mandilah air dalam payah. Kita mandi air dalam kolah dalam payah ni kalau sekiranya musim kemarau, bila hujan sudah turun, duduklah dia dulu air dalam payah tu. Dah pitih ada kerajaan bagi, makanlah duit kerajaan tu dulu. Berjimat cermaklah sikit. Alik pagi nanuk nasi rumah. Tak payah beli nasi kedai lah. Kalau terduk 10 orang rumah, beli nasi kedai 2,5 seorang, 25 ya. Kalau kita nanuk makan nasi goreng kau behu goreng berkali, habisnya baru 15 ya. Jimat 10 ya. Boleh jimat 300. Bolehlah kita buat raya pula. Kita kena pandai lah berjimat cermat tuan-tuan semua. Hamba pun jimat cermat juga dengan cara-cara kita. Jimat cermat ni kita kena ada untuk keselesaan kita. Kena belajarlah cara pengurusan ekonomi yang diajarkan oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Fama hasadtum, yang mana kamu ketam ia, kamu cedung, kamu ketam dia, fadharuhu fi sumbuli, mutaruh ganda tu dengan takar-takar dia sekali biar tahan lama. Illa qalilan mimma, kecuali sedikit saja yang kamu nak makan kamu mestilah waktu ambil gandum dia. Ni kita ada waktu ambil belaka. Hari ni kita boleh bantu agak pergi beli ayam lagi, daging lagi, perut muda lagi. Kalau kita ada duit tak ada musim ni, nak makan daging, cari daging beku, murah sikit. Nak makan perut muda, duit tak ada, cari perut tua, perut kitak, perut tebal, perut sudahlah. Tapi oleh kerana kita ni biasa senang, masalah juga. Macam saya baca satu WhatsApp, orang senang di kuarantin, balik dari luar negara, di kuarantin oleh kerajaan. Macam-macam respon misi duk tulis. Hak tu kecek lagu tu, hak ni kecek lagu ni. Bahasa dia lah tuan-tuan semua.
Orang senang pun ada saatnya tekah ni susah. Tekah ni tuan-tuan kita kena belajar banyak perkara. Ada kereta tilik saja. Ada kereta tilik saja. Hari-hari ambil bulu ayam kebah. Tubik panah handy nak lari berapa sangat 340. Takut-takut mampu bateri. Nak pergi jauh tak boleh. Mengeluar daripada kawasan. Piti banyak. Nak beli gapo? Nak beli lah ni boleh beli makanan aja. Barang elektrik beli nak buat gapo sehari dua. Nak beli tiket kapal terbang, nak pergi mana kapal terbang pun tak jalan. Enjin kapal terbang pun duduk dia. Pilot tidur di rumah. Buat kita nak pergi mana? Sabarlah ni muju. Tak dia mau duk mikir sehari hamba. Duduk cokoh tunggu 28 hari bulan ni lama. Duk tunggu cokoh, tunggu 28 hari bulan lamanya. Tu boleh main YouTube, boleh tengok WhatsApp. Duk alai kubur tunggu kiamat lama lagi. Kalau orang tak jauh dengan Allah, duk alai kubur cokoh, tunggu kiamat lama lagi. Nak main WhatsApp tak boleh, nak go gani tak boleh. Jadi kita gunalah masa ni untuk kita buat apa-apa kebajikan, ya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang boleh menolong kita, membantu kita pada hidup kita atas dunia ni. Sabarlah banyak. Ni macam-macam respon. Oh lama lah, berapa lah semua sekali. Kalau kita tubik gila, katalah KJM bukalah sekolah sehari dua ni. Adakah tuan-tuan jamin nak hantar anak tuan-tuan pergi sekolah dengan penyakit tak tahu duduk mana, dengan COVID corona. Barang COVID corona ni tuan-tuan semua mari tak buaya. Di China tu berlaku khabar tu sinar harian. Satu simptom baru di China, kena penyakit corona tanpa apa-apa tanda. Kabar-kabar kena. Apa kalau kena pada keluarga kita lagu mana? Kalau mati 4 orang boleh semaya, 5 orang boleh semaya. Wagi kubur 3-4 orang. Lah kalau boleh gak nak mati biar orang ramai tolong semaya mayat kita. Kalau bolehnya gitu. Supaya juga hak nak bening. Hak nak bening sehari dua ni lah dulu. Kalau nak bening sehari dua ni pun nak balik pun tak boleh. Nak balik duduk luar kawasan sore sini sore. Nak akad nikah lepas-lepas ni lah. Email pun takut nak menikah orang sehari dua ni. Nikah warna musim-musim corona ni. Pada nikah musim corona, baik nikah boleh puasa ni. Katakanlah orang nak nikah belum pada puasa dah. Lepas pada buka merdeka 28 hari bulan puasa hari keempat ni tuan-tuan semua, kira pergi jumpa jabat agama tu kalau boleh gak hari 28 tu buka wagi selalu. Lepas tu boleh kebenaran akad nikah belum ngarik. Lepas ngarik tu kira-kiranya boleh siung selalu. Tak sabar sangat dengan bini. Jadi kadang-kadang bukan gapo dak betul kita pun aduk kerja bahagian gak tu belai-belai tu macam-macam kadang-kadang telefon bapa tak boleh nikah semua sekali. Nikah pun nak pergi tak boleh nak buat guana. Lah sabar-sabarlah nak buat guana. Dia kata kita lari lik sial lah ustaz. Hagi lah ni sial kau malam kau serupa ya lah ni. Nak pergi lik sial. Tak boleh halik malam pun tak boleh. Sabar-sabarlah. Musim tu Yesus kita ni sabar. Sabarlah. Memang puas belaka tapi kalau kita isi puas tu dengan benda bermanfaat, alhamdulillah. Demo kawin wajadah demo. Kita si puas ni mudah ya. Alik pagi baru maya subuh Jumaat. Lepas pada tu ambo hak boleh ngajar, mau ngajar. Tuan-tuan tak boleh ngajar, dengar orang ngajar. Lepas tu gotel butir sebeh. Ni gotel butir sebeh ni. Ani butir sebeh. 100. Mula-mula gotel subhanallah 100. Alhamdulillah 100. Allahu akbar 100. La ilaha illallah 100. La haula wala 100. Subhanallah bihamdihi 100. Allahumma salli ala Muhammad 100. Gotel habis 100 halik pagi. Sudah mari pukul 9. Masuk dapur, makan, lepas ni pergi rumah sikit, beli sak khabar, baca, beli lauk, buat kelip. Masuk Zuhur, lepas Zuhur, dekat tak ada larinya. Mengarik pun serupa juga. Kita kena isi. Kena isi. Bapa duk cari benda negatif, cari benda hak positif. Tebal cari barang negatif pun, duk lagu ni juga puak-puak kita. Baik kita cari barang-barang positif. Gapo weh kau boleh buat ni? Buatlah. Memanglah kita macam tiap-tiap malam duk ngajar kitab di masjid. Nak pergi mengajar orang pun tak ada. Kita nak pergi pun tak boleh nak pergi. Muka kajian atas itu waktu malam. Patuh pada perintah kajian ni wajib untuk menjaga keamanan. Ini perintah Allah, perintah kajian kepada kita untuk menjaga maslahat semua orang sekali. Tapi mengajar kajian tak marah. Lah ni kita ada line internet. Hamba ni pakai line Telekom, Unify,
WB. Kita pakai line dia, internet free, unlimited. Kita ceramah lah banyak mana kita nak ceramah. Kita ceramah, orang boleh dengar. Amo tengok macam misalnya ni. Ada live, ada langsung dengar amo 42 orang hak nampak situ. Tapi boleh jadi rakan-rakan dia share pada yang lain. Bila sudah ngajar amo tengok, orang view amo ngajar lebih kurang dalam 300 orang, 400 orang. Amo kata alhamdulillah, kita ada manfaatnya benda ni kita buat. Lepas ngajar kita semua isya Jumaat dengan keluarga. Lepas isya Jumaat dengan keluarga kita pusat letih, minum-minum air kan? Kita tidur. Lepas tu kita buat ibadat pula. Begitulah kita isi. Bila lagi kita nak buat amal ibadat pada Allah bersama-sama dengan keluarga kita. Kita baca buku ta'lum kau. Buatlah apa-apa kawan-kawan semua dah. Jadi supaya kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Malakum min dunillahi malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Pada ayat yang kelima, insya-Allah ayat kelima hingga ayat ke-9 kita sambung tafsirnya pada malam besok insya-Allah. Jangan lupa pada pagi besok bersama saya dalam kuliah subuh pada jam 6.45 pagi insya-Allah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا والحاضرين والغائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء ببركة كتابك القرآن الكريم. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.